Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kerana terima alijatan kuasa surau. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merahmat syukur kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama lagi dalam sesi kuliah kita dalam bab kanun jenayah syariah. Di mana pada kuliah kita yang lalu kita telah membahaskan tentang kisos dan hari ini kita masuk bab diat. Jadi apakah dia yang dikatakan diat ataupun ganti rugi lah, diat ataupun ganti rugi. Diat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali atau ahli waris mangsanya sebagai ganti rugi disebabkan melakukan suatu jenayah seperti mencederakan anggota badan atau melukakan atau membinasakan. Jadi kesalahan jenayah terhadap orang. Kita cederakan ke, lukakan ke, kita potong tangan orang ke, membinasakan, bunuh ke. Di situ ada yang menyebabkan boleh dikenakan diat. Dan hukuman diatlah hukum yang telah ditetapkan oleh syarak berdasarkan nas Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana melakukan kesalahan jenayah syariah yang melibatkan kecederaan anggota badan, melukakan atau membinasakan tadi, Dan hukum diat itu adalah wajib. Wajib dikenakan ke atas seorang dalam kes yang telah disebutkan tadi lah. Ataupun yang akan didetailkan selepas ni lah. Mengikut peruntukan hukum syarak berdasarkan Quran dan Sunnah, kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diat tertakluk kepada kes pertama, pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Maknanya bukan sengaja, yang serupa dengan sengaja. Itu memang kena bayar ganti rugi. Kedua, pembunuhan yang tersalah tidak sengaja. Yang ni juga dikenakan ganti rugi. Saya tak urai panjang yang tu, definisi tu sebab kita dah bincang banyak lah pasal bunuh sengaja, separuh sengaja, tak sengaja, tersalah. Dah bincang banyak. Dan pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris orang yang terbunuh. Jadi yang separuh sengaja bayar diat, yang tak sengaja bayar diat. Yang sengaja sebenarnya kisos. Tapi kalau dimaafkan oleh wali atau ahli waris, dia dikehendaki untuk membayar diat. Diat yang wajib dikenakan ke atas seorang yang melakukan pembunuhan serupa dengan sengaja
ialah perbuatan si pembunuh itu membawa kematian dan penyenayah tadi memang bersengaja melakukan perbuatan itu, dan di antara kematian orang yang terbunuh dan perbuatan penyenayah itu ada hubungan sebab dan musababnya. Misalnya, seseorang membunuh orang lain dengan suatu benda yang pada adatnya tidak boleh mematikan. Seperti dipukulnya dengan tongkat yang ringan, atau cemeti, atau batu yang kecil dan seumpamanya. Maka dalam kes ini, hukuman yang wajib dikenakan ke atas penjenayah itu ialah diat, iaitu ganti nyawa yang wajib dibayar. Dan diberikan oleh penjenayah tadi kepada wali. Ya. Nah, kecuali mereka itu memaafkannya. Kalau dimaafkan pula, tak payah bayar. Kalau dia tak nak bayaran itu, tak apalah. Ya. Jadi maknanya pembunuhan yang serupa dengan sengaja kena bayar ganti rugi kecuali dimaafkan oleh ahli waris. Itu sajalah cara mudahnya, ya. Dan diat itu wajib juga dikenakan ke atas seorang yang melakukan pembunuhan yang tersalah. Contohnya hari itu kita kata penembak, ya, pemburu menembak binatang buruan terkena orang lalu mati, ya. Itu kita dah buat contoh. Maka kat situ perbuatan orang yang menembak iaitu ataupun menggali perigi ke masang perangkap itu menyebabkan kematian orang tadi, ya. Jadi perbuatan yang seperti ini, ya, hendaklah dibayar diat atau ganti rugi, ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakimah." Dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali tak sengaja, ya. Jadi maknanya pertama sekali larangan membunuh dan juga membuat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kematian orang lah, ya. Tu diingatkan sangat, ya. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja, wajiblah dia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman dan membayar diat, iaitu ganti nyawa yang diserahkan kepada ahli waris. Kecuali jika mereka sedekahkan, yakni kecuali mereka maafkan, dah terbunuh ke apa, tak apalah, tak payahlah bayar ganti rugi apa semua, tu tak apa. Tapi kalau tak dimaafkan, kena bayar ganti rugi itu. Cuma kadang-kadang waris ni dia nak terima pun serba salah juga, kan. Macam seronok pula keluarganya mati dapat duit, ya. Kadang-kadang lah, Tapi dari satu sudut pula, mungkin yang mati itulah yang menjadi tulang belakang untuk mencari nafkah. Boleh jadi juga, kan. Atau macam-macam lah, ya. Jadi Allah Ta'ala syariatkan itu, ya, maka menjadi hak lah. Dia maafkan ke, tak maafkan ke, itu hak kepada waris. Kalau dimaafkan, tak payah bayar ganti rugi, ya. Kalau tak dimaafkan, kena bayarlah ganti rugi itu. Walaupun tak sengaja. Walaupun kita kata perbuatan manusia yang tak sengaja ni tak berdosa. Tetapi dengan orang, masih ada tanggungjawab yang kena selesai. Walaupun tak sengaja. Sebab tu jangan ni budaya ngeprank orang ni. Ya, budaya main-main. Budaya apa. Ini benda-benda yang sangat bahaya. Ya. Kerana main-main kita tu, katalah ada kawan kita ni dah apa?
dah tua, datang surau pun, sembahyang dah duduk kat kerusi. Dia nak duduk, kita tarik perak kerusinya ke belakang, dia tak perasan, tergolek lah dia kan. Tergolek tadi menyebabkan kematian dia. Kerana tergolek tu. Nak main-main punya pasal. Kalau ikut ni, kita membuat satu perkara yang menyebabkan kematian orang, kena bayar diat. Bukan sikit-sikit tuan. Nanti kita tengok berapa jumlah diatnya ganti rugi tu. Sebab tu kita ni jangan main-main lah. Ya? Dalam main-main dalam urusan dengan orang. Ya? Bukan tak boleh gurau lah. Gurau-gurau yang tak menyebabkan bahaya lah. Sembang-sembang, gurau-gurau gelak-gelak tu pun ada lah dalam hidup ni. Hidup ni bukan nak semua serius saja kan. Sebab Quran pun mengajar kita dalam banyak perkara tu ada dia punya kaedah-kaedah dia. Ya. Contohnya dalam cari rezeki. Ya. Dalam cari rezeki Allah kata dekat bumi ni famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Jalanlah atas muka bumi. Jadi Quran guna istilah jalan. Carilah jalan atas muka bumi ni untuk cari rezeki. Jadi cari rezeki ni tenang-tenang aja. Sebab Quran kata carilah, jalanlah atas muka bumi ni cari rezeki. Tapi dalam bab sembahyang, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Cepat-cepat. Dalam bab suruh sembahyang, Allah suruh cepat. Dalam bab cari rezeki, tenang-tenang. Ya. Dalam bab sembahyang, suruh cepat. Dalam bab mohon ampun, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu berlumba. Nak mohon ampun, suruh berlumba lebih cepat daripada sembahyang. Untuk kembali kepada Allah, fafirru ilallah. Terbang. Istilahnya begitulah. Jadi kan dalam bab rezeki, tenang-tenang. Dalam bab sembahyang, cepat. Dalam bab mengampun, berlumba. Jadi Quran dia guna bahasa-bahasa yang sebegitu. Jadi dalam bab diat, kena bayar. Jadi menyebabkan kematian orang, kena bayar. Tetapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja. Dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Tak kena bayar yang dirugi. Tapi masih lagi kena denda memerdekakan hamba, kerana dalam Quran mengatakan barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka sebenarnya dia seperti membunuh semua manusia. Jadi walaupun dia orang bukan Islam, kalau kita menyebabkan kematiannya, kena bayar ganti rugi. Kecuali dalam perang apa tu, cerita lain lah. Ini dalam kehidupan seharian. Dan jika ia orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir, yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diat kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Kalau dia duduk dalam negara Islam, bayar cukai, bayar fidyah semua. Bayar bukan fidyah, jizyah. Bayar cukai kepala. Jadi kena bayar juga diat. Dalam pada itu siapa yang tidak dapat mencari hamba sahaya yang akan dimerdekakan, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman tersebut datangnya dari Allah untuk menerima taubat. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi maknanya kalau tersalah, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang tak ada hamba. Okay. Kemudian dia wajib juga dikenakan ke atas seorang yang melakukan pembunuhan yang sengaja, yang dimaafkan oleh wali.
Hukuman ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ أُفْيَ لَهُ مِنْ أَكِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, maknanya wali tadi mengampunkan, ya, maka hendaklah orang yang mengampuni itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayarannya dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat. Sesudah itu sesiapa yang melampau batas membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakit. Jadi kalau maafkan betul-betul, ya. Kalau bayar betul-betul. Kemudian jangan ada yang berdengki, berdendam dan sebagainya, ya, dalam kes ini. Okey, dalam kes ini jika ada persetujuan dari ahli waris orang terbunuh, maka hukuman qisas itu boleh diringankan dan digantikan dengan pembayaran diat seharga 100 unta. Kat sikit, 100 unta. Seekor unta apa? Kalau 5,000, 500,000 lah ganti ruginya. Ya. Kalau untanya 10,000, juta lah ganti ruginya. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, tahun berapa yang ada kren jatuh musim haji tu? Saya pun tak ingat lah tahun berapa lah. Tapi tuan-tuan ingat lagu kan? Dijanjikan, tak tahu bayar ke tidak, tak tahulah. Tapi dijanjikan untuk dibayar ganti rugi sejuta orang. Yang bayar kerajaan Saudi ke, Kementerian Haji dia ke, kontraktornya ke, saya tak tahulah. Tapi kenapa sejuta tu? Ni diat ni lah. Kan? Kerana dianggap kecuaian yang menyebabkan kematian. Jadi kena bayar diat. Ya, 100 ekor unta. Okey. Andainya wali Allah ahli waris orang yang terbunuh sesudah memaafkan si pembunuh, lalu ia membunuh si pembunuh itu pula, maka wali Allah ahli waris orang terbunuh itu wajib dikenakan qisas pula ke atasnya. Ya, jadi tak boleh. Ya, jadi dia pula kena qisas kerana dah dapat ganti rugi, dia pula buat jenayah. Ya, tak boleh. Tapi waktu dia dapat hak untuk balas itu, sama ada nak maafkan atau tak maafkan, dia tak maafkan, menyebabkan si pembunuh keluarganya itu dijalankan hukuman bunuh. Selesai. Bukan jenayah untuk dia. Tapi dia dah maafkan, orang dah bayar ganti rugi, dia pergi bunuh pula satu jenayah baru yang dia pula kena qisas. Ya. Okay. Diat itu terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, diat mughallazah, ganti rugi yang berat. Yang kedua, diat mukhaffafah, ganti rugi yang ringan. Ganti rugi yang berat itu adalah 100 ekor unta yang dibahagi kepada 3 jenis. 30 ekor unta 3 tahun, 30 unta 4 tahun, 40 ekor unta yang sedang bunting. Dia khusus Ustaz. Ya. Mungkin yang bunting tu mahal lah kot. Sebab anaknya ada dalam tu. Lepas tu nak tunggu unta 4 tahun, 3 tahun. Ini harganya lain-lain ni. Ya. Kalau 4 tahun ni dah masuk sado lah. Kan macam lembu sado tu kan. Satu dah lah memang jenis lembu besar. Yang kedua 4 tahun. Ya. Dalam penelitian saya lah, lembu unta ni bila dia dah 4 tahun tu dia dah maksimum. Besar dia dah maksimum. Ya, dia cuma gemuk kurus cara kita bagi makan, tapi dia dah tak boleh besar. Ya. Sebab tu kalau beli lembu lepas 4 tahun, jual je lah. Dia dah tak boleh nak besar lagi lah. Ya.
Kalau beratnya cuma 200 kilo ya memang lembu kecil lah tu. Kan? Kalau beratnya sampai 1 tan ya 1 tan lah. Itulah ya, dia punya dah tak boleh tinggi, tak boleh panjang lagi lah lepas 4 tahun ni. Jadi unta macam tu juga ni. Maknanya unta yang 4 tahun, 3 tahun bunting ini semua unta-unta yang mahal-mahal ni. Ya. Dan diat mughallazah wajib dikenakan ke atas seorang yang melakukan pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan diat mughallazah juga wajib dikenakan ke atas seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau waris orang yang terbunuh. Ya, jadi maknanya satu separuh sengaja, satu sengaja dimaafkan. Dan hukuman ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Shu'aib. Sabda Rasul SAW, aqlu syabihil amdi mughallazun mislu aqlil amdi wala yuqtalu sahibuhu wa bihi qada Umar radhiyallahu anhu. Diat pembunuh yang serupa dengan sengaja ialah diat mughallazah, seperti diat pembunuh yang sengaja yang dimaafkan oleh wali orang yang terbunuh, dan si pembunuh itu tidak boleh dijatuhkan hukuman qisas. Dan Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman dengan cara ini. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi maknanya diat mughallazah tadi ya, diat yang berat. Ya. Juga hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Shu'aib juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, man qatala mu'minan muta'ammidan rufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyah wa hiya 30 hiqqatun wa 30 jaz'ah wa 40 khalifah wa ma salahu alaihi fahuwa lahum wa dhalika tasdidil aqli. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja hendaklah diserahkan kesnya kepada wali, pada waris tadi. Maka jika mereka kehendaki, mereka boleh membunuh pembunuh itu. Jika mereka kehendaki, mereka boleh menerima diat 30 ekor unta 3 tahun, 30 ekor unta 4 tahun, 40 ekor unta yang bunting. Dia ada istilah dia tadi. Ya? Pertama hiqqah, yang kedua jaza'ah, yang ketiga khalifah. Itu istilah-istilah kita lah. Kita kalau ayam tu ada juga istilah dia kan. Dalam baru menetas panggil apa? Anak ayam. Kalau Jawa dia ada juga istilah dia tu kan. Ayam dere, lencer, jago, babon. Apa lagi? Ayam dia ada istilah juga. Lembu ada istilah ya lembu. Jadi kalau betul-betul orang yang dalam bidang dia tahulah mungkin ada istilah-istilah dia lah ya. Nah, mungkin kalau gitu ya poel sepasang, poel rong pasang. Dia punya. Tapi mungkin adalah istilah-istilah dia sendiri. Tapi kalau unta ni dia tadilah ada istilah dia sendiri. 3 tahun, 4 tahun yang bunting. Ya. Okey. Diat mughallazah boleh juga dibayar dengan bayar berikut. 33 ekor unta 3 tahun. 33 ekor unta 4 tahun. 34 ekor unta sedang bunting. Pembayaran tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sabda Nabi SAW. Fi syabihil amdi salasuna wa salasuna hiqqah wa salasun wa salasuna jaz'ah wa arba'un wa salasuna thaniyata kulluha khalifah. Dia pada pembunuhan yang serupa dengan sengaja 33 ekor unta 3 tahun, 33 ekor unta 4 tahun dan 34 ekor unta yang sedang bunting semuanya. Ya, jadi maknanya kat sini ya, mungkinlah kalau sekarang ni kena dinilai lah ya. Jadi kerajaan dia bolehlah buat penilaian unta macam ni harganya berapa, itu lebih mudah lah ya, dengan kadar harga ya.
Dia macam kita lah. Kita ni nak bayar zakat, dia ada kadar dia. Kemudian pendapatan asnaf, dalam kategori asnaf pun dia ada dia punya jumlah pendapatannya. Dan benda tu dia sentiasa dikaji. Setiap tahun dikaji. Ada perubahan, tak ada perubahan. Kan? Satu ketika miskin dapat 1,000 miskin. Sekarang mungkin gaji 2,000 pun miskin. Kan? Kan gaji 3,000 pun masuk kategori miskin juga agaknya. Kalau duduk dekat bandar kan. Jadi dia sekarang kalau dapat 1,000 miskin tegar dah agaknya ya. Jadi dia berubah kerana kadar inflasi dan sebagainya lah ya. Okey. Itu diat mughallazah, diat yang berat ya. Adapun diat yang ringan iaitu diat mukhaffafah. Juga melibatkan 100 ekor unta juga. Banyak jugalah walaupun ringan tu 100 ekor unta juga. Tetapi terbahagi kepada 5 jenis. Satu, 20 ekor unta 3 tahun. 20 ekor unta 4 tahun. 20 ekor unta betina 2 tahun. 20 ekor unta jantan 2 tahun. 20 ekor unta betina 1 tahun. Jadi kalau unta dah 3 tahun 4 tahun, dia tak sebutlah jantan ke betina. 3 tahun 4 tahun tu 20 ekor 20 ekor tak kira. Tapi bila 2 tahun 20 betina 20 jantan. Ya. Yang setahun betina. Ya. Kenapa? Wallahu a'lam. Ya. Kerana hadis kata macam tu. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang kita tak tahulah di sebalik tu apa hikmah dia. Ya. Mungkin kita kata kenapa unta setahun tu betina bukan unta jantan. Mungkin unta jantan nanti nak lebih elok buat korban ke, nanti tak cukup ke, kita pun tak tahu. Ya. Kita pun tak tahulah hikmah-hikmah tu tak tahu. Ya. Tapi mungkin kalau dikaji boleh dapatlah hikmah. Ya. Okey, hukum diat mukhaffafah yang digunakan kata seorang yang melakukan kesalahan dalam kes pembunuhan yang tersalah yang disebutkan berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi diyatil khata' 20 hiqqah wa 20 jaz'ah wa 20 binta makhad wa 20 binta labun wa 20 bani makhadin zukuran. Diat pada pembunuhan yang tersalah 20 unta 3 tahun, 20 ekor unta 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan 2 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun. Okey. Itu mukhafafah ya, ringan ya. Diat pembunuhan yang tersalah apabila dilakukan dengan cemeti atau dengan tongkat, diatnya adalah sama dengan diat pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi kalau tersalah yang dilakukan dengan cemeti atau dengan tongkat, jadi kat sini sebenarnya apa? Mendera, mendera tapi bukan dia tersalah orang lah agaknya kan. Allah Alam. Tapi kat sini dia kata seandainya pembunuhan itu yang tersalah itu dilakukan dengan cemeti atau dengan tongkat, diatnya adalah sama dengan pembunuhan tidak sengaja. Iaitu diat mughallazah tadi. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ala inna diyatal khata' wa syabhil amdi ma kana bil wasti wal asa mi'atun minal ibil minha arba'una fi butuniha auladuha. Ya, jadi Nabi kata diat untuk pembunuhan yang tersalah dan pembunuhan yang serupa dengan sengaja yang dilakukan dengan cemeti atau dengan tongkat 100 ekor unta, di antaranya 40 unta yang sedang bunting. Ya. Okey.
Jadi kat sini dia kata nilai. Ni ada nilai diat. Tapi nilai ni tuan-tuan kita kena faham ya. Buku ni ditulis tahun bila ni? Jap, saya tengok jap. Buku ni ditulis tahun 96. Jadi harga yang dia tulis kat sini tahun 96. 96, 2006, 2016. Dah 25 tahun dulu ni harganya. Jadi harganya kita tengok. Kalau dia tulis ringgit, kena tengok kadar tukaran. Tapi kalau dia guna dinar sebab itu emas, jadi kadarnya kita boleh tengok dengan kadar dinar. Ya. Pembunuhan yang sengaja dilakukan di daerah atau di tempat yang tidak ada unta, wajib dibayar diatnya senilai harganya dengan jumlah harga 100 ekor unta tadi. Nilai harga diat pembunuhan dengan sengaja di zaman Rasulullah ada dah 800 dinar emas. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib, kanat qimatud diyati ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam 800 dinarin atau 8,000 dirhamin. 800 dinar atau 8,000 dirham. Wadiyatu ahlil kitabi yawma izin nisfu min diyatil muslimin. Dan diat untuk ahli kitab separuh daripada diat orang Islam. Fakana zalika kadzalika hatta istakhlafa Umar. Faqama khatiban faqala ala innal ibil qad ghalat. Fafaradaha ala ahli zahabi 1,000 dinarin wa ala ahli al-warqi 12,000 wa ala ahli al-baqari 100 baqaratin wa ala ahli syai 1,000 syatin wa ala ahli al-khulali 100 khullatin wa taraqa diyata ahli zimmati lam yarfa'ha. Ya. Sampailah ketika Khalifah Umar, ya, satu hari Umar berkhutbah sungguhnya, dia kata harga unta ni meningkat, harganya mahal. Maka Umar mewajibkan bayar harga diat ke atas orang yang mempunyai emas 1,000 dinar. Maknanya daripada 800 tadi tu naik kepada 1,000 dinar. Okay. Jadi kalau 1,000 dinar maknanya 4,000 gram emas. Ya. Kalau 1 gram 300 ringgit kali dengan 4,000, 1,2 juta. Ya, ganti rugi diat mughallazah itu adalah 1,2 juta. Senang cakap dulu lah. Jadi jangan main-main lah. Ya. Habis kebun, habis rumah, duduk selai pinggang kerana bunuh orang. Kan? Bawa kereta laju-laju, langgar orang, 3 orang pula mati. Allah. 3,6 juta nak kena bayar. Tapi kalau bawa ikut 110 accident, dia kat situ dia tidaklah masuk dalam kecuaian yang boleh kena diat mungkin kan. Sebab tu dulu saya dengarlah cadangan daripada Jabatan Agama Islam Pahang, tak silap saya, untuk ganti rugi ni kemalangan-kemalangan. Ya, sebab dalam undang-undang Malaysia ni kalau kita langgar, kalau berlaku kematian tu, dia ialah insurans satu hal lah kan. Tapi yang langgar tu berapa denda yang dikenakan? Saya tak ingat jumlahnya, tapi tak banyak lah. Tak sampai 15,000 lah. Itu pun saya tak ingat salah satu. Kalau yang mati tu orang tua, macam anaknya tak boleh tuntut ganti rugi. Tapi kalau yang mati tu budak, bapaknya boleh tuntut ganti rugi. Sebab dalam undang-undang British, anak tak perlu sedih dengan kematian bapak. Lebih kurang macam itulah.
Sebab kita masih lagi tertakluk tu dalam undang-undang British. Tapi saya tak ingat mana satu dia punya tu. Tapi tak banyak lah kena bayar tu. Sebab tu bila non-Muslim dia dengar ganti rugi dalam Islam ni macam ni. Dan cuba bayangkan kalau orang yang bawa kereta lebih daripada had yang ditentukan menyebabkan aksiden kena bayar macam ni. Saya rasa jalan raya akan lebih tenang. Apa bawa lebih 110 aksiden kematian bayar banyak ni. Wah, lebih baik sampai lambat lah. Daripada menyebabkan orang mati nak habis banyak. Ya. Allah alam. Ya. Okey. Nilai diat pembunuhan yang sengaja yang dikenakan ke atas si pembunuh sebagaimana yang diperuntukkan berdasarkan nilai harga diat di zaman Rasulullah SAW adalah tertakluk di bawah kemaafan dan redha ahli waris yang terbunuh. Ya. Kalau ahli waris tak mau maafkan dan tak nak terima diat, maka diat itu tidak wajib dikenakan ke atas si pembunuh sebagai ganti nyawa. Jadi dikenakan kepada hukuman asal, qisas. Kerana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya, jadi balik kepada qisas tadi. Ya. Kenapa macam tu? Sebab banyak juga orang yang tak sanggup nak terima ganti rugi itu. Bapaknya mati kok dapat 1 juta lebih. Macam tu kan. Jadi walaupun hak, tetapi nak jaga fitnah orang pun satu hal juga kan. Sampai hati dia maafkan orang yang bunuh bapaknya. Oh, itu yang perlu ikhlas betul tu. Ya. Baguslah ikhlas boleh maafkan tu, baguslah kan. Itu kelonggaran yang Islam bagi. Ya. Sebab tu dia bila menyebabkan keluarga ni berat. Ya. Jadi kena buat keputusan tadi lah. Allah Ta'ala bagi. Buat pilihan. Dua-dua boleh. Ya. Okay. Pembunuhan yang tersalah yang dilakukan di daerah dan tempat yang tak ada unta wajib dibayar sebanyak 400 dinar dan dibayar dengan wang perak senilai dengannya. Dan diat itu mestilah dibayar mengikut nilai harga unta. Di 400 dinar. Jadi darab tadi lah. Ya. Nilai harga diat pembunuhan yang tersalah sebagaimana yang disebutkan ya berdasarkan hadis kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqawwimu diyatal khata ala ahli al-qura 400 dinar atau adlaha min al-waraqi wa yuqawwimuha ala asmanil ibil fa iza ghalat rafa'a qimataha wa iza rakhasat naqasa qimataha. Kalau dia naik harganya pun naik juga. Diatnya naik. Bila turun harga, diatnya pun turun juga. Wa balaghat ala ahli Rasulullah SAW ma baina 400 dinarin ila 8 dinarin. 400 hingga 800 dinar. Ya. Au adlaha minal warqi 8,000 dirham. Oh ya. Jadi maknanya sampai 8,000 dirham. Ya. Wa ala ahli al-baqari 100 baqar. 200 baqar. Tapi kalau orang tu memang berlembu apa, nak nilai dengan lembu 200 ekor. Kalau nak nilai dengan kambing 2,000 ekor. Kemudian baginda berkata, diat itu ialah pusaka yang wajib dibahagikan di antara ahli waris yang terbunuh yang hampir hubungan warisnya dengan mereka. Jadi diagih pula mengikut kaedah pusaka tadi. Ya. Jadi ini adalah diat ya, yang perlu dibayar. Ada 2 kategorinya. Satu diat mughallazah, satu lagi diat mukhaffafah. Ya. Nanti kita tengok pula bab diat
kalau melukakan. Tadi bunuh kan, bunuh sengaja, separuh sengaja, tak sengaja. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan tengok diat luka yang koyak kulit, luka yang tembus daging, luka yang sampai nampak tulang. Ni ada diat-diat dia ya. Nak kata sebenarnya detailnya ya, apa yang telah ada di dalam Islam ini untuk memberi keadilan kepada semua manusia. Wallahu alam, kalau ada soalan. Ya. Mhm. Undang-undang Islam di Malaysia yang diguna pakai belum lengkap lagi lah. Ya, belum lengkap lagi. Dalam undang-undang sivil itu, mana-mana yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan kisos, itu sah dari sudut Islamnya. Tetapi dalam bab kisos, bab bunuh, kemudian dalam bab minum arak, zina apa semua tu, yang itu belum dilaksanakan. Jadi mungkin saya boleh kategorikan dekat Malaysia ni yang dikatakan undang-undang yang menepati Islam tu hanya dalam bab ta'zir saja. Dan nanti kita akan sampai bab ta'zir tu. Ya. Tapi dalam bab ta'zir, dalam kitab-kitab tak bahas banyak sangatlah. Kerana selain daripada hudud dan kisas, ta'zir semua. Jadi bila diserah pada kerajaan tu, maka tak banyaklah perbahasan detailnya. Ya, cuma macam mana diserah pada kerajaan, kerajaan kena buat peraturan yang sesuai dan sebagainya lah. Ya. Okey. Hmm. Okey. Pertama sekali, kalau memang kita tak tahu apa yang ada di dalam barang itu dan kita memang bukan kerja untuk awak arak kan. Kita duk kerja dengan Grab apa semua kan ya, benda dah siap bungkus hantar sana hantar sini, maka dia tidak masuk dalam kategori yang orang yang menghantar arak tadi lah ya. Uh, Dulu Tok Taipur kot pernah waktu dia bawa jadi dia pilot dulu kan. Kalau kontena tu memang penuh benda tu dia tak nak bawa. Ya. Ini memang bawa apa? Dia minta excuse untuk orang lain lah. Dia tak ambil trip yang macam tu lah kan. Kerana memang dah tahu betul lah kan benda tu. Benda nampak kan. Tetapi kalau misalnya benda tu memang kita tak tahu, ambil benda yang kecil kotak-kotak biasa ni. Jadi dia tidaklah perlu seorang pekerja yang memang bawa barang ni untuk tahu apa dia bawa. Ya. Dia tak perlu tahu. Ya. Jadi itu benda yang dimaafkan lah, benda tak tahu. Ya. Dia ada juga kawan-kawan yang bawa ni, dia kata yang tu kita tahu dan orang tu tahulah. Dia kata masalahnya banyak juga orang Melayu duk tempah makan kat kedai-kedai yang jual babi ni, dia kata kan. Nak hantar, tak hantar, nak hantar, tak hantar. Lepas hantar nak sama semua, kata dia kan. Tapi banyaknya kata hantar juga bagi tahu. Akak tahu tak ni beli kat kedai mana ni? Ni kedai jual babi ke jual makanan ni? Tapi dah hantar jugalah balik. Kan. Bukan balik lah, lepas tu terus carilah apa yang boleh membersihkan kan. Jadi wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Sebab saya ada kelas pukul 9.30. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.